Salam sejahtera. Hari ini kita akan bincangkan tajuk 11.1 gerakan linear di bawah bab 11 daya dan gerakan. Okey, pertama sekali kita lihat apa maksud gerakan linear. Gerakan linear ialah gerakan suatu objek dalam lintasan yang lurus. Maksudnya pergerakan dia adalah lurus. Okey. Kita lihat rajah ini Cikgu ambil daripada Google. So ini adalah gerakan linear. Gerakan lebah. Kalau gerakan semut, kalau kita tengok semut bergerak, dia tak bergerak secara lurus. Jadi ia dipanggil sebagai bukan gerakan linear. Saya ulang semula, gerakan linear, gerakan pada garis lurus. Gerakan bukan linear, gerakan bukan pada garis lurus. Okey, kita lihat jarak dan sesaran. Okey pelajar, jarak ialah jumlah panjang lintasan gerakan suatu objek. Jarak ni dia tidak ada arah. Okey. Kalau dilihat pada gambar ini, titik mula dengan titik akhir, jarak ialah jumlah lintasan iaitu melalui jalan raya yang dia tunjuk tu. Okey, jadi 80 campur 80, so total jadi 160. Ini kalau dia jarak. Okey, cuba lihat sesaran pelajar. Sesaran ni dengan kata lain shortcut jalan lintasan jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arah tertentu. Okey, tadi cikgu kata jarak tiada arah, tetapi sesaran dia ada arah. Okey, so jarak tadi tak ada arah. So dia ikut lintasan. Tapi sesaran dia ada arah. Dia nyatakan arah barat laut. Lepas tu dia adalah lintasan terpendek. Okey, ini adalah beza di antara jarak dan sesaran. Okey, seterusnya kita lihat laju. Laju ditakrifkan sebagai kadar perubahan jarak. Okey pelajar, pegang perkataan ni jarak. Kadar perubahan jarak. So laju purata ialah kadar perubahan jumlah jarak yang dilalui, iaitu laju sama dengan jarak bahagi masa. Dekat formula ni pelajar, perkataan kadar perubahan jarak. Okey, jadi jarak bahagi masa. Kalau nak memorize dia punya takrifan, kita ingat perkataan dalam formula tu jarak bahagi masa. So depan dia letak je kadar perubahan jarak. Okey. Lepas tu formula dia laju sama dengan jarak bahagi masa. Macam mana nak mudahkan awak ingat? Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, kita buat satu segitiga. Okey. Saya letak dekat sini laju, jarak, masa. Okey, kalau kita nak kira jarak, kita tutup jarak. Kalau nak kira jarak laju darab masa. Okey. Kalau kita nak kira laju pula pelajar, laju sama dengan jarak bahagi masa. Kalau masa yang nak diambil pula, jarak bahagi laju. Okey, jarak bahagi laju. Okey, ini untuk awak mudah ingat Jadi laju purata jumlah jarak bahagi jumlah masa. Unit SI bagi laju dan laju purata adalah meter per saat. Jarak meter bahagi saat. So meter per saat. Okey. Seterusnya pelajar, rujuk gambar ini kedudukan pelajar yang sedang berlari. Okey, bila dia berlari pada 10 meter mengambil masa 2 saat dan 50 meter mengambil masa 6 saat, 100 meter mengambil masa 10 saat. Okey, soalan seterusnya berdasarkan raja ini. Okey, seorang pelari 100 meter akan mengalami perubahan jarak
sebaik saja memulakan lariannya dari garis permulaan. Perubahan jarak bertambah apabila pelari itu semakin jauh dari garis permulaannya. Laju pelari itu boleh ditentukan melalui jarak dan masa yang dicatatkan. Okey. Berikut menunjukkan contoh pengiraan laju pelari di atas. Okey, pada kedudukan A. Pada kedudukan A, kita tahu dia mengambil masa 10 meter tu dia ambil masa 2 saat. Jadi 10 bahagi 2 saat. Jadi pelajar laju dia pada kedudukan A adalah 5 meter per saat. Okey. Pada kedudukan B pula. Okey, pada kedudukan B iaitu 50 meter, dia ambil masa 6 saat. Jadi mudah sahaja. 50 bahagi 6, 8.33 meter per saat. Kalau purata dia keseluruhan, iaitu pelajar tu mengambil masa 10 saat untuk 100 meter. Okey, jadi purata ambil je lah 100 bahagi 10. So dia punya laju purata adalah 10 meter per saat. Okey pelajar. Daripada laju kita bergerak ke halaju. Halaju ditakrifkan sebagai kadar perubahan sesaran. Okey. It's very simple actually. Kalau awak tengok balik dekat sini, cikgu kata kadar perubahan jarak adalah laju. Jadi di sini jarak bahagi masa. Kalau awak pergi ke seterusnya sekarang, kadar perubahan sesaran. Jadi sesaran bahagi masa. Jadi takrifan dia mudah untuk awak ingat. Letak je perkataan kadar perubahan. Kalau dia halaju, sesaran bahagi masa. Kalau dia laju tadi apa? Rujuk balik. Jarak bahagi masa. Okey, kita lihat semula halaju sama dengan sesaran bahagi masa. Okey pelajar. Unit SI bagi halaju adalah sama dengan laju. Okey, cuma tadi sesaran tu kan dia lebih kepada shortcut kan. Okey, kita lihat di sini Raja kedudukan kereta selepas 2 saat dia berada di 4 meter. 2 saat tambah lagi 8 meter, tambah lagi 2 saat 12 meter, iaitu total mengambil masa 6 saat. Okey pelajar, kereta di atas mula bergerak dari titik kosong menuju ke titik akhir C pada sesaran 12 meter pada arah timur. Okey, halaju dia ada arah. Okey, hala. Dia ada laju dan hala, arah timur. Okey. Kereta itu mengalami perubahan sesaran. Halaju kereta boleh ditentukan melalui sesaran dan masa. Okey, yang dicatatkan oleh kereta untuk sampai ke titik C. Berikut menunjukkan contoh pengiraan halaju kereta di atas. Okey, halaju dengan laju, halaju dia ada arah. Okey pelajar, dia ada arah. Okey, halaju kereta dari titik O ke A. So, kita tengok A 4 meter, berapa masa yang diambil? 2 saat. Jadi 4 bahagi 2, lepas tu dapatlah 2 meter per saat ke arah timur. Dia ada positif dan negatif, arah mana? Okey, ke depan, ke belakang. Okey, halaju kereta dari titik A ke B, sesaran bahagi masa. Okey, dia dah kata A ke B. Okey, A ke B. Okey, A ke B berapa? 8 meter tolak 4 meter bahagi masa yang diambil 2 saat, jadi 2 meter per saat ke arah timur. Okey. Halaju kereta dari O ke C halaju dia berapa? 12. Okey, 12 total bahagi dengan 6 saat. Jadi masa yang diambil adalah 2 meter per saat ke arah timur. Okey, daripada O ke C. Okey. Sini pelajar. Halaju kereta dari O ke C.
Okey, 12 bahagi 6. Okey, tanda positif dan negatif pada nilai hal laju mewakili arah gerakan objek. Merujuk rajah 11.5, okey, apabila kereta bergerak ke arah timur, hal laju ditulis dengan tanda positif. Hal laju objek itu pada arah yang berlawanan akan ada tanda negatif. Dia kan ada arah ke depan, ke belakang. Okey. Seterusnya kita lihat pecutan. Sesuatu jasad atau objek yang mengalami perubahan hal laju dikatakan mempunyai pecutan. Okey, perubahan hal laju. Okey. Dikatakan mempunyai pecutan. Pecutan ditakrifkan sebagai kadar perubahan hal laju. Ingat pelajar, cikgu selalu kata kalau takrifan dia ambil je daripada formula. Again, saya ulang semula. Kadar perubahan jarak adalah laju. Okey. Jadi dalam formula kita letak jarak dekat atas. Then kita ada satu lagi, kadar perubahan sesaran adalah hal laju. Jadi formula dia sesaran bahagi masa. Lepas tu sekarang pecutan pula. Kadar perubahan hal laju. Okey, jadi perubahan hal laju berada di formula atas bahagi masa. Jadi pelajar pecutan kita tahu hal laju akhir tolak hal laju awal. Okey. Bahagi dengan masa, formula dia adalah meter per saat. Per saat dua kali kita bahagi sekali lagi dengan masa. Okey, pecutan. Kita lihat hal laju basikal bermula daripada pegun kosong. Lepas tu dia bergerak pada hal laju 2 meter per saat, mengambil masa 5 saat untuk sampai ke 4 meter per saat. Okey. Basikal dalam raja di atas berada dalam keadaan pegun, tidak bergerak. Mula bergerak dengan hal laju seperti yang dinyatakan di atas. Basikal itu dikayuh dengan hal laju yang semakin bertambah. Keadaan ini menunjukkan basikal itu sedang mengalami pecutan. Berikut menunjukkan contoh pengiraan pecutan basikal. Okey, kita tahu formula dia apa? Perubahan hal laju, masa yang diambil. Kita bahagi perubahan hal laju dengan masa yang diambil. Okey, kita ambil hal laju akhir iaitu 4 meter per saat, tolak dengan hal laju awal 0 meter per saat, bahagi dengan jumlah masa yang diambil iaitu 5 saat, kita dapatlah pecutan bagi basikal itu sebanyak 0.8 meter per saat. Okey, jika brek basikal ditekan, maksudnya dia daripada bergerak dia jadi pegun. Pergerakan basikal menjadi perlahan dan hal laju basikal berkurang. Kalau dia berhenti dia pegunlah. Keadaan ini basikal menunjukkan bahawa basikal itu mengalami nyah pecutan. Okey? Maksudnya hal laju semakin berkurang. Okey. So kita lihat beberapa penyelesaian masalah. Menyelesaikan masalah melibatkan laju, laju purata, hal laju dan pecutan dalam kehidupan harian. Okey, penggunaan rumus dapat menunjukkan perubahan laju, hal laju dan pecutan sesuatu objek berlaku dengan lebih jelas. Masalah gerakan linear ini juga kerap berlaku dalam kehidupan harian kita. Okey, kita lihat contoh penyelesaian masalah. Semua ni diambil dari buku teks awak. Seorang murid telah menyertai acara larian 100 meter. Okey, jarak dia. Dia telah mencatatkan masa 12.58 saat dalam acara tersebut. Jumlah masa dia. Okey, ini jarak, ini masa. Okey. Dalam acara tersebut, berapakah laju purata? Okey, kita tahu formula dia jumlah jarak bahagi masa. Okey, jumlah jarak adalah 100 meter, masa adalah 12.58 saat. Jadi jawapan dia 7.95 meter per saat. Okey.
Seterusnya pergi ke contoh 2. Okey, sebuah kereta bergerak dari titik A ke B. Okey, daripada A ke B yang berjarak 800 meter dalam masa 65 saat. Okey, daripada A ke B pelajar. Okey, 800 meter dengan 65 saat. Okey. Kemudian kereta itu berpatah balik dari titik B ke C. Dia reverse balik ke sini. Okey. Pada jarak 350 meter, 350 meter dalam masa 30 saat. Okey, berapakah laju kereta pada titik B? Okey, pada titik B. Okey, kita tahu laju pada titik B sebab dia dah bergerak daripada A ke B. Okey, jarak dia tadi berapa? 800 bahagi dengan 65 saat. Ini jawapan dia. Ini mudah pelajar. Ini dia bergerak daripada A ke B tadi. Okey, sesaran. Sesaran yang dilalui oleh kereta itu. Okey, berapakah jumlah sesaran? Okey pelajar, sesaran kita tahu adalah lintasan terpendek. Betul, shortcut dia. Okey, dia kata tentukan jumlah sesaran yang dilalui oleh kereta. Kalau jarak tadi kita kata 800 campur 350. Sekarang kereta tu mula dekat sini, akhirnya dia telah sampai ke C. Sesaran adalah jarak di antara A ke C pelajar. Okey? Kembali kepada nota tadi saya takut awak lupa, tengok balik. Okey. Ini dia. Sesaran adalah shortcut dia. Okey, kita tak kisah dia ikut jalan mana, jarak berapa. Dia punya shortcut. Jadi pelajar, sesaran dia adalah daripada titik A ke C. Mula dia bermula di A, sekarang akhir sekali dia dah berhenti dekat C. Jadi pelajar, kita tahu 800 tolak 350, iaitu jarak di antara A ke C. Okey. Seterusnya, berapakah halaju kereta itu? Halaju kita tahu sesaran bahagi masa. Sesaran, shortcut dia tadi berapa? 450. Masa berapa pelajar? Masa mula-mula dia pergi ke B dengan 65 saat. Lepas tu dia kembali semula ke C mengambil masa 30 saat. Ini dua kena totalkan. Iaitu masa 95 saat total masa. Sesaran tadi shortcut 450. Bahagi dengan masa 95 saat. Jawapan halaju adalah 4.74 meter per saat. Okey, lihat contoh 3. Berapakah pecutan Usain Bolt jika berlari dari keadaan pegun dan mencecah halaju 10.44 meter per saat di garisan penamat? Okey, dalam tempoh 9.58 saat belajar. Okey, dia tanya berapakah pecutan? Pecutan kita tahu halaju akhir tolak halaju awal bahagi masa. Halaju akhir masa dia sampai ke garisan penamat adalah 10.44 meter per saat. Dia mula dari keadaan pegun, so kosong. Dia ambil masa 9.58, jadi berapa pecutan Usain Bolt? 1.09 meter per saat Okey. Akhir sekali lihat contoh 4. Syafiq berlari dari titik mula R. Okey, dia mula di R ke S. Okey. Yang terletak pada arah 10 meter utara dari R. Dia berlari pula ke arah T. 150 meter. Okey, ini destinasi ketiga dia. Pada arah timur dari S, dia meneruskan larian ke U. Okey, pada arah selatan. Okey.
Jumlah masa yang diambilnya ialah 60 saat. Okey, ni semua kena take note pelajar. Okey, hitungkan jarak. Okey, jarak is very simple. Kita ukur balik semua laluan yang dia lalui tadi. Mula-mula 100 meter, kemudian dia 150 meter, last kali 100 meter. So total lah jarak dia adalah 350. Berapakah laju purata? Ini pun mudah. Laju purata, jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jumlah jarak dah dikira di A 350. Bahagi dengan jumlah masa 60, awak dapat 5.83 meter per saat. Okey pelajar, recall balik sesaran adalah shortcut. Tempat awal dia dengan tempat akhir dia. Okey, kedudukan awal dan kedudukan akhir, berapa jarak dia. Okey, simple. Mula di R Syafiq, berakhir di U. Maksudnya kita kena cari jarak di antara R dengan U, sesaran. So kita tahu jarak R dengan U adalah sama dengan jarak S dengan T. So sesaran adalah 150 meter ke arah timur. Dia bergerak ke arah timur pelajar. Okey, kita tahu sesaran ada arah. Okey. Clear lah sesaran dia 150, shortcut dia. Okey, soalan terakhir, halaju. Halaju formula dia apa? Shortcut bahagi masa. Sesaran bahagi masa. Sesaran tadi adalah 150 meter bahagi dengan masa yang diambil 2.5 meter per saat ke arah timur. Halaju ada arah. Okey. Okey pelajar. Halaju dan pecutan. Halaju dan pecutan objek yang bergerak dapat ditentukan melalui aktiviti yang dilakukan di makmal. Kita guna pita detik pelajar di makmal, jangka masa detik. Jangka masa detik bergetar 50 getaran per saat. Okey, 1 detik ialah sela masa antara 2 titik berturutan pada pita detik. Maka 1 detik mewakili 1 bahagi 50 saat. Jadi 1 detik ni adalah 0.02 saat. Okey. Ni ikut ukuran pita detik tu lah. Okey. Halaju untuk pita detik yang mempunyai 5 detik boleh dikira menggunakan rumus berikut. Ini contoh pelajar. Okey, pita detik ni adalah 10 cm. So dalam 10 cm dia ada 5 detik. Jadi berapa masa yang diambil? Kita tahu 1 detik adalah 0.02 saat. So 5 detik darab dengan 0.02 saat. Okey, jadi 0.1 saat untuk 5 detik dihasilkan. Okey pelajar. Jadi halaju kita tahu sesaran bahagi masa. Okey, jadi sesaran jarak dia adalah 10 cm bahagi dengan jumlah masa yang diambil untuk 10 cm tadi adalah apa? 0.1 saat. Jadi total jawapan dia, halaju dia adalah 100 cm per saat. Okey. Jadi masa tadi kita kena kira daripada bilangan detik darab dengan 0.02. Okey, jenis gerakan linear. Daripada eksperimen, kalau awak dah naik ke sekolah, kita akan buat eksperimen menggunakan pita detik ni. Kita akan dapat pelbagai pattern antara pattern-pattern yang kita akan dapat. Okey, pertama sekali, kita akan dapat jarak antara titik di mana dia nampak seragam. Dia seragam. Okey, jarak dia seragam, itu dipanggil sebagai halaju seragam. Jadi jenis gerakan kita akan menggunakan troli. So itu adalah halaju seragam. Okey pelajar, kalau kita dapat pattern di mana mula-mula jarak dia berturutan besar, lepas tu dia bertambah rapat. Jarak di antara 2 titik berturutan bertambah secara seragam.
Okey, yang ini dia semakin rapat. Jadi pelajar ia dipanggil sebagai pecutan seragam. Okey. Jarak antara dua titik berturutan berkurang. Okey. Ni pelajar. Halaju berkurang secara seragam, ini dipanggil sebagai nyah pecutan. Okey. Lagi satu akhir sekali, nampak tak seragam kan? Okey, sekejap rapat, sekejap jarak, rapat balik. Okey, halaju antara dua titik berturutan tidak seragam. Halaju tidak seragam. Ini kita perlu lakukan aktiviti untuk awak lebih nampak dengan jelas. Okey, jom buat latihan. Kita cuba uji apa yang telah cikgu terangkan tadi. Nyatakan maksud istilah berikut. Tadi jarak apa? Jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh objek. Recall balik, rujuk balik nota. Okey, jumlah panjang lintasan yang dilalui. Kalau dia lalui gini, semualah ambil semua jumlah panjang lintasan itu. Okey, sesaran. Apa dia tadi? Cikgu kata lintasan terpendek atau shortcut dia. Jarak lintasan terpendek yang menghubungkan dua lokasi dalam satu arah tertentu. Okey, katakan dia pergi jarak gini. Akhir sekali dia jumpa dekat sini. Ni mula, ni akhir. Jadi sesaran. Okey. So titik mula dengan titik akhir dia dengan berserta arah. Okey, halaju pula kadar perubahan sesaran. Okey. Sebab apa? Kadar perubahan sesaran. Sebab formula dia pun sesaran bahagi masa. Okey, kemudian pecutan pelajar kadar perubahan halaju. Okey. Kita tengok perubahan halaju dengan masa. Okey, soalan 2. Rajah di sebelah menunjukkan satu keratan pita detik yang ditarik melalui jangka masa detik yang bergetar pada 50 detik sesaat. Berapakah sesaran? Okey, dan halaju. Very simple kan? Ditunjukkan oleh keratan pita detik tu. Tengok baliklah apa yang cikgu ajar tadi dalam contoh penyelesaian masalah. Gini cara penyelesaian dia. Okey, kita cuba selesaikan. Okey, pelajar. Mula-mula dia cari sesaran. Sesaran sebenarnya sama dengan jarak, cuma dia laluan pendek. Di sini tak ada laluan pendek. Ini dia, ambil terus. Iaitu 10 cm. Tak payah kira pun pelajar. Sesaran adalah 10 cm. Okey. Then halaju. Halaju adalah formula dia apa? Sesaran bahagi masa. Okey. Sesaran bahagi masa. Sesaran tadi dah tahu 10 cm. Masa yang diambil berapa? Tengok berapa detik. Okey, kita ada berapa detik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 detik. Jadi 1 detik adalah 0.02. So 9 darab 0.02. So jawapan yang sepatutnya awak dapat adalah 10 bahagi 0.18. Okey. So berapa awak boleh kira. Okey. Okey. Ini adalah jawapan daripada buku teks awak. Selepas awak dah siap boleh semak. Okey, boleh semak jawapan. Tadi kita kira kan. Cikgu tak ada kalkulator. 55.56 cm per saat. Okey pelajar, selepas siap bolehlah awak semak jawapan. Terima kasih. Itu sahaja untuk PDPR kita pada kali ini.